Baik, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam. Saya Hanif Miswan, kembali bersama kami di Didik TV KPM dan inilah Buletin Didik edisi khas. Apabila berbicara berkenaan dengan edisi khas ini, pastinya antara topik dan tumpuan yang akan kami bawakan berkenaan dengan pengoperasian kembali sekolah. Dan hari ini 4 Oktober, pastinya satu tarikh yang sangat istimewa juga kerana telah pun secara rasmi bermula kembalinya murid-murid yang terpilih untuk ke sekolah pada kali ini, dan ini pastinya akan membawakan kepada kita pelbagai perkongsian dan juga rencana untuk kita kongsikan berkenaan dengan pengoperasian kembali sekolah ini. Apatah lagi di beberapa negeri, terutamanya difahamkan seramai 14,300 pelajar di seluruh negara sudah memulakan sesi persekolahan secara bersemuka bermula semalam dan juga hari ini, dan selepas kira-kira 6 bulan sekolah ditutup akibat penularan COVID-19. Dan menjadi tujuan kami untuk berbicara bersama dengan anda di sini di Didik TV KPM pada malam ini kerana sangat istimewa juga kita menampilkan seorang tetamu yang pastinya orang yang paling layak untuk berbicara berkenaan dengan pengoperasian kembali sekolah ini. Saya ingin perkenalkan yang berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, bersama-sama dengan saya secara dalam talian pada malam ini. Assalamualaikum Datin, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Ya, tapi dalam nampak senyum dan ceria itu pasti saya percaya ini antara hari yang sangat penting juga. Datin bermula daripada semalam dan juga hari ini kembalinya pelajar ke sekolah. Difahamkan Datin baru pulang dari Melaka untuk melihat sendiri bagaimana hari ini kelancaran kembalinya pelajar ataupun murid-murid ini. Mungkin Datin boleh kongsikan, Datin, silakan. Alright, terima kasih Hanif. Jadi kalau kita lihat keadaan pada hari ini iaitu 4 hari bulan Oktober, iaitu negeri macam hari ini saya pergi ke Melaka, tetapi sebenarnya mulai semalam kita telah ada sekolah yang dibuka, terutama sekali seperti di Terengganu, dan kita lihat keadaannya seolah-olah seperti yang dinanti-nantikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, juga ada dalam kalangan guru, murid dan juga warga sekolah. Ya. Jadi saya melihat sendiri kalau sebelum ini iaitu saya telah turun ke Negeri Sembilan dan juga Johor, melihat kepada persediaan, sebab negeri ini kita lihat bahawa bermulanya pada hari ini, dan persediaan itu penting kerana kementerian telah bercakap kepada Jabatan Pendidikan Negeri, Patu PPD dan juga pengetua guru besar tentang persediaan ini kerana telah lama sekolah ditutup. Jadi bagaimana dalam keadaan kita telah merancang pembukaan ini, apa peranan mereka untuk memastikan sekolah itu persekitarannya selamat. Jadi kita mengeluarkan SOP, kita mengeluarkan garis panduan. Jadi untuk turun ke lapangan ini, dia bukan saja pemantauan, tetapi kita lihat ada juga mesej kita yang tak sampai ke bawah. Yang kita lihat, yang kita kata begini dan arahannya begitu, tetapi bila kita turun sendiri ke sekolah dan sebagainya, ada lagi masih yang belum bersedia. Jadi dalam keadaan inilah kita rasakan bahawa peranan pengetua guru besar PPD untuk memantau, bukan kita lihat dalam keadaan kita merasakan kita kena ekor mereka, tetapi ini tanggungjawab mereka. Kita dah jelaskan daripada pihak kementerian mengatakan bahawa garis panduan pembukaan pengoperasian sekolah 3.0 dan kemudian SOP ini perlu dipatuhi dan diikuti supaya apabila murid kembali ke sekolah kita dah bersedia, mahupun di peringkat kelas ataupun di asrama. Jadi semua itu yang perlu kita lihat dan sediakan. Jadi bila saya turun ke sekolah, bukan setakat kita melihat kepada bilik kelas ataupun asrama, tetapi melihat juga persekitaran yang telah lama tinggal, yang mungkin sekolah itu dalam keadaan yang tidak orang kata kemas. Mungkin kemudian ada sekolah yang kita pergi yang kita lihat dah ada pula burung yang dah buat sarang kan. Jadi kondusif itu kita lihat dalam tempoh ini perlulah kita beri perhatian. Jadi inilah kita yang
apa yang dibuat oleh kementerian, termasuk saya juga turun untuk melihat persediaan tersebut supaya Ya. kita beri keyakinan kepada ibu bapa dan masyarakat. Baik, Datin, saya setuju dan teruja bila Datin cakap berkenaan dengan keputusan pihak kementerian sendiri, terutamanya pihak Datin sendiri untuk turun dan melihat sendiri keadaan yang berlaku di sekolah-sekolah. Mungkin sekarang ini Datin boleh terangkan, jelaskan secara ringkas peranan KPM, Kementerian dalam rancangan pembukaan sekolah ini. Saya percaya sesi libat urusnya memang sangat terperinci, Datin. Ya. Jadi kalau kita nak bicara tentang pembukaan sekolah ni, kita merasakan dia sesuatu yang penting. Terutama sekali kalau kita lihat satu kumpulan ialah anak-anak kita yang akan mengambil SPM, iaitu murid kohort 2021. Kemudian kita turun ke bawah lagi, kita lihat murid yang tingkatan 4 yang mungkin dulu pun dia terkesan sejak tahun 2020 dan kemudian sekarang ni dia masuk pula 2021. Maksud saya ialah dahulu di tingkatan 3, sekarang di tingkatan 4. Kemudian kita tengok pula murid di sekolah rendah. Ada pula yang mungkin terkesan murid tahap 1 yang masih lagi masuk tahun 1, tahun 2 yang baru nak belajar literasi, kenal huruf, belajar bahasa dan sebagainya pun terkesan. Jadi kita memikirkan perkara yang paling baik ialah untuk membawa mereka ke sekolah untuk mengalami PDP secara bersemuka. Ya. Dan kita tak nafikan bahawa sepanjang tempoh penutupan itu PDPR berlaku. Tetapi kita nak mereka ini supaya tidak renggang terus daripada sekolah. Sebab sekolah adalah satu institusi yang memang kita rasakan bahawa itulah tempat mereka dapat berinteraksi dengan guru, bersosialisasi dengan rakan-rakan, kemudian untuk sekejap daripada rumah untuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi untuk itu kita lihat kementerian setelah memikir dan sebagainya dan melihat juga perancangan kerajaan, maka kita merasakan kita perlu committed dan membina inisiatif untuk membuka sekolah secara bersemuka dan tetapi dalam keadaan yang selamat dan kita pastikan supaya perancangan kita ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk itu kita telah membina satu plan kerangka komprehensif bagaimana kita hendak membuka sekolah. Ya. Apakah panduan kita, apakah kita punya sasaran dan sebagainya. Jadi kerangka itu kita bina memang kita rasakan bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita perincikan dan kemaskan. Jadi antara langkah yang kita buat ialah setelah berbincang sendiri di peringkat kementerian, maka kita mengadakan libat urus. Jadi plan yang kita bina ini adalah berdasar kepada plan pemulihan negara yang mengikut fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Dan kita bina dan kita letakkan negeri-negeri tersebut dalam keadaan di manakah mereka itu berada. Jadi bila kita dah bina kerangka itu, kita nak dapatkan input, pandangan dan cadangan. Maka kementerian telah mengadakan beberapa siri libat urus. Pertamanya kalau kita lihat, kami di peringkat pengurusan tertinggi telah pergi ke Labuan, telah pergi ke Perlis, kita pergi ke Negeri Sembilan, kita berjumpa dengan guru, kita berjumpa dengan pentadbir sekolah, dengan wakil PIBG dan kita dapatkan pandangan. Kalau kita buka sekolah dalam keadaan sekarang, dan kementerian juga menggariskan beberapa perincian di situ, adakah kumpulan ini bersetuju? Apakah pandangan mereka? Sehingga kan kita juga mendapatkan pandangan dan kita membuat libat urus dan buat cadangan pandangan daripada murid-murid SPM kohort 2021 ini dan juga termasuk juga budak MBK, calon MBK. Ya. Dan kita dapatkan pandangan. Menariknya, calon-calon ni termasuk budak MBK ni kata bilalah mereka ni nak balik ke sekolah sebab mereka ini belajar dalam banyak keadaan yang tidak lengkap. Jadi mereka rasakan bahawa interaksi bersama guru itu amat penting. Dan kemudian kementerian juga mengadakan libat urus bersama kumpulan pakar dari sektor kesihatan awam, pendidikan, psikologi kanak-kanak dan juga pediatrik. Dan kita juga mengadakan libat urus dengan NUTP iaitu Kesatuan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Ya. Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia,
Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, dan kita rasakan bahawa libat urus ini kena menyeluruh. Ya. Supaya pandangan mereka itu dapat membaiki dan kita dapat membuat tambah baik kepada kerangka pelan yang kita telah bina. Ya. Dan untuk itu juga kita melihat beberapa perkara yang kita tambah baik ini dan kita mendapat pula pandangan dan kerjasama kita bersama Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Ya. Maksudnya bukan Kementerian Pendidikan syok sendiri, tetapi kita pastikan apa yang kita telah gariskan dalam pelan itu mendapat pandangan nasihat mereka di mana yang dikatakan boleh dan juga yang dikatakan tidak boleh. Ya. Dan untuk itu juga, untuk melahirkan persekitaran yang selamat tadi itu, maka kita juga membentangkan dalam itu kadar vaksinasi dalam usaha sekolah, iaitu daripada guru, anggota kumpulan pelaksana sehingga kepada pekerja perkhidmatan sokongan. Ya, baik. Kalau saya boleh berkongsi, Hanif, Silakan. saya boleh katakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia semasa kita mulakan tentang vaksinasi ini, kami telah dengan pantasnya menyediakan kumpulan-kumpulan guru yang kita rasakan perlu diberikan vaksinasi cepat. Kita bekerjasama dengan KKM dan juga MOSTI CITF untuk kita berikan senarai nama guru kita yang mengajar kelas peperiksaan, keseluruhan guru, kita punya anggota kumpulan pelaksana dan juga pekerja ni, kita cepat-cepat kita serahkan kepada CITF, MOSTI dan juga KKM supaya guru kita ini diberikan vaksin dengan cepat. Dan juga warga yang lain supaya persekitaran sekolah itu adalah selamat. Ya, baik. Datin, saya nampak ni ada satu jalinan kerjasama yang sangat menarik juga. Kita akan rungkaikan selepas Datin sebab kita nak berterihat seketika, beri laluan terlebih dahulu. Selepas ni banyak lagi perkongsian. Boleh Datin ya? Boleh. Okey, baik. Itu dia berkaitan dengan pengoperasian sekolah. Kita berterihat seketika. Teruskan bersama kami di Buletin Didik edisi khas. Baik, terima kasih. Masih lagi bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Buletin Didik edisi khas dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang bahagia Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid bersama kita berbicara berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Datin, kalau ingin kita kongsikan, tadi dah kongsikan berkenaan dengan hasrat suasananya sekarang ini dan mungkin sekarang Datin boleh kongsikan berkaitan dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia hasratnya untuk membuka sesi sekolah ini selepas sekian lama ditutup, Datin. Alright, jadi jawapannya simple saja, iaitu kita nak budak ini, murid-murid ini kembali supaya dia biasa balik dengan sekolah, biasa balik dengan pengajaran, pembelajaran bersemuka. Sebab begitu lama sekali mereka PDPR, kita tidak mahu mereka itu terus renggang daripada sekolah. Jadi apa yang kita dapat daripada murid seperti saya sebutkan tadi, kebanyakan murid itu memang positif. Dan kalau saya turun sendiri ke Melaka tadi, saya melihat murid-murid tingkatan 6 semester 2 yang akan menduduki peperiksaan di akhir bulan ini 25 Oktober, semua kelas dia penuh. Jadi menunjukkan bila saya tanya mereka, adakah mereka ini begitu macam bersemangat untuk datang ke sekolah, dan mereka jawab ya. Dan adakah mereka khawatir ataupun rasa takut seperti mana yang disebut oleh ramai masyarakat di luar, adakah kita ni betul-betul membuat keputusan yang betul membuka sekolah? Jadi mereka kata kami ni dah divaksin, guru kami vaksin, asalkan kami jaga SOP dan sebagainya, we are alright, dia kata. Jadi dalam keadaan kita lihat SOP yang begitu jelas dilakukan oleh KPM, iaitu terutamanya dari segi penjarakan, dari segi pengudaraan, buka semua tingkap, buka semua pintu dan sebagainya, mereka itu rasa yang mereka dah selamat dan mereka terus untuk mengikuti PDP secara bersemuka. Jadi dikatakan bahawa sekian lama mereka itu telah PDPR, jadi
saat inilah yang baik untuk mereka berjumpa guru untuk berbincang sebelum mereka menduduki peperiksaan. Okey, Datin, kalau nak dikongsikan juga sebab tadi berkaitan dengan pelajar, murid-murid, guru dan pihak kementerian sendiri. Saya percaya antara yang paling kerap ditanyakanlah berkaitan dengan persediaan ibu bapa, Datin. Bagaimana persediaan ibu bapa dan penerimaan mereka selepas sekolah mula dibuka bermula daripada semalam dan juga hari ini, Datin Sri? Ini soalan yang menarik lah ya. Ya. Ini dari segi pengamatan saya lah ya. Saya memang jangka tak dinafikan ada beberapa pelbagai kerisauan yang ditimbulkan oleh ibu bapa di luar sana. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa kami mewujudkan persekitaran yang selamat di sekolah. Contohnya yang saya sebutkan tadi, guru diberi vaksin, pekerja perkhidmatan diberikan vaksin, pekerja sokongan, sehingga kan pekerja kantin dan sebagainya, kita kata bahawa sesiapa yang masuk ke sekolah mesti mempunyai telah lengkap vaksinasinya 2 dos. Tetapi kita ada juga golongan guru yang belum lengkap ya, dos baru 1 dos dan terpaksa menunggu. Dan mereka ini kita letakkan di bilik yang khas untuk mereka laksanakan PDP mereka ataupun mereka membantu guru-guru yang menjalankan pengajaran bagi kelas mereka. Mereka membantu dari segi menyediakan bahan, tugasan dan sebagainya. Yang ini saya nampak sekolah di SJKC UIN tadi bahawa guru dia kata saya belum lengkap, saya ambil exam dan saya membantu. Tapi dari segi ibu bapa ini, kalau saya nak rasakan dia punya kesediaan itu mungkin ada perasaan yang berbelah bagi, tetapi saya percaya kelaknya kalau dilihat ramai murid yang telah pergi ke sekolah dan melihat kepada SOP yang disediakan, iaitu kehadiran, penyuraian, dan kita juga mengatakan bahawa yang hadir adalah 5% daripada enrolment populasi di sekolah. Ya. Dan dalam kelas pun kita bagikan 50% juga. Jadi dengan kehadiran yang separuh ini, dia betul-betul boleh meyakinkan bahawa kita ada penjarakan sosial dan jikalaulah berlakunya jangkitan ya, yang ada dalam kelas itu adalah separuh. Yang separuh lagi masih di rumah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita nak buat contact tracing tu bilangannya adalah lebih kecil. Jadi banyaklah yang kita usahakan supaya ibu bapa ini merasakan bahawa sekolah kita ini benar-benar selamat. Ya, baik. Sangat menarik juga antara yang berkatakan. Saya percaya ini pasti satu usaha yang berterusan. Datin, secara ringkas ni mungkin Datin boleh kongsikan berkaitan dengan saranan kepada semua pihak dalam usaha untuk memastikan. Sebab saya percaya blueprint garis panduan itu dah ada, tebal, tetapi untuk mengikut garis panduan ditetap gitu, Datin Sri. Okey, saya lah bukan nak katakan bahawa orang tak suka baca. Tetapi garis panduan ini memang kita minta supaya daripada peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, pengetua guru besar, ibu bapa, garis panduan ini telah diletakkan ya di portal Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita boleh baca iaitu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 ini telah dinaikkan di portal KPM. Jadi kita boleh minta supaya dibaca, difahamkan dan dijelas kerana setiap dalam garis panduan itu kita telah bentangkan kepada KKM untuk mendapatkan kelulusan. Antaranya kita kata sekarang ni kita wajibkan murid-murid ini memakai pelitup muka. Ya. Sentiasa memakai pelitup muka. Selain daripada itu yang biasa kita tahu ialah membersihkan tangan, sanitasi ya. Dan kemudian sehinggakan sekarang ni pun bila kita katakan pengudaraan yang baik, maka kita masih mengekalkan murid ini supaya semasa waktu rehat makan di bilik belajar dengan sediaan guru. Walau bagaimanapun ada sekolah-sekolah yang menggunakan hawa pendingin ya, dan kita minta supaya mereka ini diberikan peran untuk makan di luar tetapi atas sediaan guru sebab pengudaraan ini penting ya. Kalau tidak mereka ini duduk dalam kelas yang hawa dingin dan that is not good for the health dan sebagainya.
Okey. Baik, Datin Seri, kita nak berteriak sekali lagi kerana selepas ini saya nak tanyakan berkenaan dengan pesanan dan juga mungkin sedikit penghargaan daripada Datin Seri kepada semua petugas-petugas dan juga pendidik kita. Boleh Datin Seri ya? Boleh. Okey, baik. Kita berteriak seketika terus bersama kami. Inilah Buletin Didik edisi khas. Jangan ke mana. Baik, terima kasih kembali bersama kami. Inilah Buletin Didik edisi khas. Kita ada sedikit masa saja lagi pada ketika ini dan saya sangat berbesar hati kerana kita masih lagi bersama dengan Yang Bahagia Tan Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama dengan kita di sebalik setiap kesibukannya dalam pembukaan kembali sekolah bermula dari semalam dan juga hari ini sudi bersama dengan kita sepanjang 30 minit pada malam ini. Datin Sri, mungkin kita nak tanyakan, kita ada sedikit masa ni untuk kongsikan berkaitan dengan, kalaulah boleh saya katakan Datin Sri, Datin Sri juga seorang pendidik dengan pengorbanan dan juga dilakukan oleh seorang pendidik pada ketika ini dengan banyak lagi tugasan yang perlu mereka hadapi dengan pembukaan sekolah dengan penuh segala SOP ni. Mungkin harapan dan nasihat Datin Sri buat mereka dalam usaha untuk memberikan ilmu dan yang terbaik buat murid-murid kita, Datin Sri. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang memang menjadi harapan kepada semua pendidik. Jadi harapan saya ataupun hasrat saya itu memesan kepada semua pihak, terutama sekali kepada ibu bapa dan masyarakat, iaitu supaya menyokong kepada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dengan hasrat untuk membawa kembali anak-anak ini ke sekolah. Walaupun tempohnya tidak lama, kita ada Oktober, November dan kemudiannya Disember. Tapi seperti mana yang telah diterangkan oleh kementerian, kita akan melanjutkan takwim persekolahan ini sehingga tahun 2022. Jadi memang kementerian ini merancang untuk yang terbaik kepada anak-anak kita ini supaya mereka ini mendapat ilmu dan juga kandungan dalam kurikulum itu dikuasai sebelum mereka pergi ke peringkat seterusnya. Jadi kepada guru pula, ini satu peranan yang paling penting kerana seperti Hanif katakan saya tadi, saya seorang pendidik. Jadi kita rasakan bahawa apa yang Kementerian Pendidikan hasratkan, guru adalah mereka yang mesti kumpulan yang kena menyokong hasrat ini. Kita tidak boleh katakan, oh sukar, kita katakan, oh ni tak boleh, itu tak boleh. Tetapi kita sebagai pendidik, kita yang kena faham, kita yang kena ke hadapan. Kalau kementerian kata kita akan buka sekolah, kita pun dah ready untuk kita sama-sama untuk membawa anak-anak ini kembali. Dan bagaimana nak laksanakan, itu kita kena lihat kepada garis panduan. Dan kalau kita lihat, kalau sekarang ini ada penggiliran, bila bersemuka kita ajar. Tadi mungkin budak yang PDPR di rumah itu apa tugasan yang perlu kita berikan mereka kerana mereka ini ada di rumah selama 1 minggu sebelum turn mereka untuk datang ke sekolah. Dan selain daripada itu juga kita kena pastikan bahawa SOP ini dipatuhi. Dan kita faham anak-anak yang datang ini memang anak-anak yang dalam kalangannya kita lihat yang telah divaksin sejak, kalau kita lihat kita telah beri vaksin kepada murid-murid umur 12 tahun ke atas dan ada yang telah divaksin dan ada yang belum. Dan kepada ibu bapa yang katakan anaknya bergejala ataupun demam dan sebagainya, kita beri kelonggaran iaitu tak perlu hantar kalau anak tak sihat dan kena maklumkan kepada sekolah tentang keadaan anak murid tersebut. Dan ada juga ibu bapa yang masih lagi tidak yakin. Kalau misalnya dia tidak yakin untuk hantar anak ke sekolah, tanggungjawab mereka ialah kena beritahu kepada sekolah supaya kita tahu anak ini berada dalam keadaan selamat cuma belum ada keyakinan. Tapi walau bagaimanapun, sebagai ibu bapa, satu ialah anak itu kalau sampai waktunya dipanggil untuk diberi vaksinasi, kita kena pergi hantar anak kita dan memberikan surat kebenaran. Ini untuk memastikan anak itu selamat. Yang keduanya, kalau misalnya di sekolah tiba-tiba pagi katakan anak itu datang sihat dan kemudian bila tengah hari ada gejala, di sekolah pun kita ada
self-test kit yang sekolah akan menguji mereka saliva. Kalau misalnya positif, mereka itu akan, ibu bapa mereka itu akan dihubungi untuk dibawa anak ke PKD. Kalau negatif pun kita minta bawa anak itu balik supaya berehat. Ya. Jadi banyak perkara ini yang telah kita fikirkan dan dimasukkan dalam kita punya garis panduan itu dan amat jelas sekali untuk difahami dan diikuti. Jadi antara itu hasrat Kementerian sebagai permulaan untuk pembukaan sekolah ini. Ya, saya percaya juga sekiranya kita mengikuti segala garis panduan tersebut, semua akan berasa lebih yakin. Datin Seri, yang terakhirnya mungkin kita boleh kongsikan berkaitan dengan pesanan, sebab saya percaya setiap fasa di setiap negeri itu berbeza. Akan ada nanti satu hari nanti sekolah akan kembali dipenuhi dengan murid-murid. Mungkin pesanan terakhirnya daripada Ketua Pengarah Pelajaran sendiri, Ketua Pengarah Pendidikan sendiri untuk melihat kembalinya sekolah ini berfungsi seperti sedia kala menjadi sebuah gerbang ilmu kepada murid-murid kita. Silakan Datin Seri. Alright, jadi Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memesan bahawa ikuti tentang setiap pengumuman yang dibuat apabila ada negeri-negeri yang beralih fasa. Peralihan fasa ini penting sebab dia melibatkan tarikh-tarikh di mana siapa yang akan datang, siapa lagi yang masih PDPR. Dan setiap kali negeri itu beralih fasa, kita akan kata bahawa 2 minggu daripada tarikh diisytihar. Jadi kementerian akan memberikan kenyataan media bilakah tarikh bagi negeri-negeri tersebut, siapa yang akan datang, murid mana yang masih kekal PDPR, boleh dirujuk di portal Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun kadang-kadang kita lihat di Facebook Yang Berhormat Menteri Kanan sendiri akan membuat kenyataan ini. Jadi kita nak mengelakkan daripada ibu bapa kata tak faham bila anak saya akan pergi dan sebagainya. Sama ada merujuk sendiri kepada kementerian atau merujuk di Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD. Jadi ini adalah penting sebab kadang-kadang kita tak tahu bila masa kita nak hantar anak kita. Ya, betul. Datin Seri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Senang saya untuk mendapatkan sedikit penjelasan daripada Datin Seri. Jaga diri Datin Seri ya. Ya, insya-Allah. Ya, nanti jemputlah datang ke Didik TV KPM sekali lagi. InsyaAllah kalau diberikan ruang dan masa yang sesuai, insyaAllah saya akan datang dan kita boleh bicara agak panjang sedikit. Betul. Datin Seri, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tu. Sama-sama. Itu dia yang bahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kita berbicara selama 30 minit pada ketika ini untuk garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Semalam tarikhnya telah bermula sesi persekolahan buat mereka yang berada dalam pelan fasa yang dibenarkan, dan lebih menarik juga kita perlu lebih cakna berkaitan dengan kepentingan untuk kenapa kita perlu kembali ke sekolah dan juga untuk kemajuan dari sudut pendidikan bagi negara kita. Ramai yang ternanti-nanti untuk kembali ke sekolah sebenarnya. Okey? Dan selamat kembali ke sekolah kepada semua dan ingat patuh SOP, ingat kepada segala garis panduan yang telah pun diberikan, kerana saya percaya sekiranya kita mengikuti segala garis panduan tersebut, pastinya sekolah akan menjadi tempat yang paling selamat buat anak-anak dan juga murid-murid kita. Dan juga kepada anda semua, teruskan menonton kami di Didik TV KPM untuk isi kandungan yang lebih mantap dan juga komprehensif. Saya Nimi Suan, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di Buletin Didik edisi khas. Assalamualaikum dan selamat malam.